Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia, serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa dalam program kita, iaitulah program Tazkiyah, Tazkirah dan Tahlil Arwah. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama di petang Jumaat yang penuh berkat ini, tuan-puan, di satu waktu yang mana baginda Nabi SAW pernah mengatakan di hari Jumaat ada satu masa yang tidak berdoa di waktu itu oleh seorang hamba Allah, melainkan Allah akan perkenankan doanya. Dan ulama mencari dan meneliti daripada beberapa hadis baginda Nabi SAW, ada beberapa pendapat sebetulnya, tetapi pendapat kebanyakan ulama, ramai ulama berpendapat bahawa waktunya ialah berada selepas asar di petang hari Jumaat sebelum maghrib. Ni tuan-tuan, alhamdulillah kita sekarang berada di waktu yang kebanyakan ulama mengatakan bahawasanya waktu ini adalah waktu yang mustajab doa. Walaupun tak confirm 100%, sebab waktu itu dirahsiakan, tetapi eloklah kita ikut apa yang ulama katakan. Itu mengikut kepada pengalaman mereka. Oleh sebab itu, seeloknya, sebaiknya di petang Jumaat ni kita jangan buat benda yang tak baik, yang tak elok, maksiat. Jangan buat benda yang sia-sia. Bukan maksiat pun, tapi sia-sia. Tak ada manfaat, tak ada pahala, tak ada apa, terbuang masa sia-sia macam tu pun jangan juga. Kalau boleh petang Jumaat ni kita isilah dengan pelbagai kebaikan. Di antaranya kita dalam program Tazkiyah ni, kita ada pengisian ilmu, baca kitab manaqib. Kemudian kita juga ada bacaan Al-Quran, kita baca hati Al-Quran, itu surah Yasin. Dan kita juga ada bacaan tahlil dan doa arwah. Artinya di petang Jumaat, di waktu yang ulama mengatakan bahawasanya waktu ini adalah waktu yang mustajab doa, kita isi dengan amal soleh, dengan doa, munajat pada Allah. Dan bukan doa untuk kita sahaja, kita doakan juga untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ini tuan-puan. Jadi alhamdulillah, Allah pilih kita dapat mengisi petang kita di hari Jumaat yang mulia ini dengan pelbagai kebaikan, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah, sebelum kita mulakan bacaan manaqib kita di petang hari ini, saya ingatkan dulu kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, jangan ada seorang pun yang terlupa daripada peluang untuk dapatkan pahala dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitulah nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Bersama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita, insya-Allah. Dan jangan lupa juga tekan button like dan button love sebagai tanda sokongan kepada program-program yang baik yang dibuat di media sosial ini. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah, sebetulnya manaqib ataupun sejarah hidup Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam telah pun habis kita baca dah.
Ni kan. Tetapi di dalam kitab manaqib ini saya juga masukkan bacaan tahlil dan doa arwah. Jadi kita nak khatamkan kitab manaqib ni nanti di akhir bulan Rabiul Awal. Jadi kita tak terus khatamlah. Saya syarahkan dulu berkenaan tentang tahlil arwah ni seperti mana semua dah sedia maklum. Dan sebelum ni dah diterangkan bahawa yang pertama, di dalam tahlil arwah yang kita baca petang nantilah sebelum dah lepas baca Yasin nanti, sebelum habis program ni kita baca tahlil arwah. Ada apa dalam tahlil arwah ni Ustaz? Ataupun yang dibaca di masjid ataupun di surau, kadang setiap malam Jumaat kan dibaca. Maka ada apa dalam tahlil arwah ni? Yang pertama, dalam tahlil arwah ni ada ayat-ayat Al-Quran, ada surah-surah pilihan. Ada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat pilihan, dan ada surah-surah pilihan yang mana hampir ke semua ayat dan surah yang ada dalam tahlil ni kita semua hafal. Apa tujuannya? Supaya orang ramai boleh ikut baca walaupun tak tengok kepada buku Yasin tu. Tak tengok kepada buku tahlil tu. Tak tengok kepada teks tu. Orang semua boleh ikut. Ni. Dan dia walaupun mudah selalu dengar. Kenapa orang selalu banyak baca ayat-ayat ni? Sebab ayat itu ada kelebihan masing-masing. Jadi kita yang baca tu dapat kelebihannya tuan-tuan. Ni. Kalau ada pahala daripada bacaan ni, kita hadiahkan untuk arwah. Tapi yang confirm dapat dulu siapa? Kita yang masih hidup dapat pahala membaca ayat-ayat Al-Quran tadi. Baik, kemudian selepas daripada bacaan ayat Al-Quran, ada apa lagi? Yang minggu lepas dah diterangkan. Ada apa? Ada salawat ke atas Nabi Muhammad. Kenapa dalam tahlil ni ada salawat? Kenapa di antara amalan yang pahalanya kita hadiahkan untuk arwah adalah salawat? Jawapannya minggu lepas dah ada kan? Dah jawab dah. Bahkan saya dah siap potong video tu. Dah post balik. Dah viral dah pun video tu. Tak adalah viral sangat kan. Cuma ramai adalah orang tengok. Ibu ayah semua boleh cari balik. Kenapa alasannya? Tak payahlah nak terang petang ni. Nanti habis masa kita nak terang tu je. Baik. Lepas daripada bacaan salawat. Dalam tahlil arwah ni pula. Ada apa lagi tuan-puan? Ini yang petang ni kita nak terangkan. Iaitulah habis daripada salawat tu adalah beberapa ayat Quran, kemudian zikir dan ada. Di sinilah yang namanya sebenarnya tahlil tu. Tahlil tu inilah. Apa dia? Iaitulah membaca zikir paling afdal, iaitulah la ilaha illallah. Itu nama tahlil tu. Tahlil tu sebetulnya tu je. La ilaha illallah. Ni. Itu nama bacaan-bacaan semua ni disebut dengan satu nama je, la ilaha illallah. Kenapa namanya tahlil je Ustaz? Kan ada ayat Quran. Ayat Quran, salawat dan tahlil contohnya. Tak, orang akan sebut tahlil arwah je. Ni kenapa disebut tahlil je? Sebab zikir inilah yang paling banyak kita ulang baca dalam tahlil. Ni bagi mereka yang ada kitab, silahkan buka pada muka surat 89. Ini minggu lepas saya dah terang dah sikit. Kan? Last sekali, bila dah nak siap berzikir ni, kita akan baca apa? Afdalu zikri, la ilaha illallah. Ustaz tulis macam tu je dekat dalam ni. Ustaz dekat kampung makcik. Ni kan. Ataupun ustaz dekat buku Yasin, tahlil, yang makcik ada kat rumah. Ataupun yang makcik tengok dekat masjid, yang makcik tengok dekat surau, dia ada tambahan ustaz. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana satu yang betul ustaz? Afdalu zikri la ilaha illallah ke? Ataupun afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bertambah apa? Fa'lam annahu tu. Afdalu zikri la ilaha illallah ke? Ataupun afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bertambah fa'lam annahu tu. Mana yang betul? Kalau saya ditanya macam tu, saya kata dua-dua betul. Tak ada masalah pun nak baca fa'lam annahu la ilaha illallah. Tetapi yang paling tepat macam mana? Yang paling tepat ialah
afdalu zikri la ilaha illallah, macam yang saya tulis kat situ. Itu je yang paling tepat. Kalau nak kata afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, tak ada siapapun kata benda tu salah. Tetapi kalau nak kata yang paling tepat macam mana? Ni, afdalu zikri la ilaha illallah. Kenapa? Sebab Nabi sebut macam tu. Di hadis ni sebetulnya tu Pak, Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Ni. Wa khairud du'a, sepaling baik doa ialah doa yaumu Arafah. Doa di hari Arafah, kata Nabi ini. Jadi Nabi tak sebut pun afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau nak kata, kita pandai-pandai sendirilah menambah. Fa'alam annahu la ilaha illallah tu ada dalam Quran tu Puan. Tapi tak ada perkataan afdalul zikri. Dalam surah Muhammad, ayat ke-19 ada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ada ayat tu, tapi tak ada afdalul zikri depannya. Sebab tu yang paling afdal adalah, yang paling betul, yang paling tepat, afdalul zikri la ilaha illallah, sebab mengikut kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah pun tak salah tuan-puan. Tapi kita boleh nampak dekat situ orang ni ikut saja ke? Ataupun dia buat ni atas dasar ilmu, atas dasar tahu, ataupun atas dasar main belasah je. Orang buat macam tu, buatlah. Tak. Kita nak buat apa-apa amalan tu, kena tahu, kena ada ilmu. Jadi petang ni kita belajar. Kadang kita yang dah belajar ni pun orang salahkan lagi. Ustaz, kenapa afdalul zikri je tak ada fa'alam annahunya Ustaz? Dia kata kita salah pula, padahal dia yang salah. Bukanlah salah, tetapi kurang tepat. Baik. Sama juga macam kita baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan? Al-hayyul qayyum tu barisnya dulu. Kan? Ustaz, mana apa baca al-hayyul qayyum Ustaz? Al-hayyul qayyum. Yang tu ayat kursi makcik. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum yalah. Tapi dalam istighfar ni yang paling tepat al-hayyul qayyum. Tu bacaan dia, kalau orang belajar bahasa Arab dia faham lah. Kemudian, Ustaz, kenapa berhenti la ilaha illahu di hu tu? Kan orang berhenti la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang tu berhenti di illah tu tak tepat tuan. Kalau dalam seni baca Quran, waqaf tu waqaf qabih. Waqaf qabih tu waqaf yang buruk. Kenapa? Dia memutus fahaman kepada ayat tadi. Kan? Allazi la ilaha illa, yang tidak ada Tuhan melainkan. Stop kat situ. Kan? Patutnya la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan huwa, dia, yakni Allah. Tak ada kita nak putus tiada Tuhan melainkan loading kan dia kan. Yang tu kan. Kalau baca macam tu salah ke? Tak salah. Orang istighfar tu betul dia tu. Cuma kurang tepat. Orang yang faham dia tahu benda ni tak berapa tepat lah. Tapi kita tak ada nak bergaduh benda tu. Cuma kalau boleh kita buat amalan atas dasar ilmu lah. Bukan buat saja-saja ikut ustaz tu buat macam tu, ustazah tu buat macam tu, aku pun buat macam tu juga. Bila orang tegur, apa kau tegur-tegur aku? Aku dengar daripada dia. Lah, faham tak maknanya orang tegur tu sebab apa? Ni kan. Kena belajar. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Tak masuk lagi penerangan ni. Masa dah nak habis dah. Jadi macam tu. Afdalul zikri la ilaha illallah. Baik, seterusnya. Kita tak masuk bahasan doa arwah dulu. Kita bahas tentang tahlil ni dulu. La ilaha illallah ni. Seterusnya di situ saya tak tulis berapa kali nak baca. Kosong je kan? Berapa kali nak baca tu puan? Berapa kali nak baca la ilaha illallah tu? Yang first sekali kita tengok masa.
Kalau buat dekat masjid, dekat surau, dah nak azan isyak je tu, buatlah seberapa yang kita boleh. 33 ke, 50 ke, 70 ke, ataupun 100. Ustaz, kalau masalah pang, mana yang paling bagus Ustaz? Mana yang paling bagus? Mestilah yang paling banyak paling bagus kan? Di antara banyak-banyak tadi, kalau boleh baca 100 kali tuan-puan. Kalau masalah pang lagi, baca 100 kali. Dan kita dalam program Tazkiyah ni, selalunya memang kita akan cukupkan 100 kali. Ustaz, makcik kira 33 kali je Ustaz. Yang tu makcik tertidur. Yang zikir tu tertidur 33 je lah. Yang lain tu tak masuk kiraan sebab tengah tidur kan. Tak, selalunya kita akan cukupkan juga 100 tuan-puan. Kita akan baca 100. Kalau masa tak cukup, ya kadang-kadang kita akan kurangkan lah. Tapi kalau masa cukup, kita akan cukupkan 100. Kenapa? Ni kenapa 100? Ustaz kata 100 lah paling bagus. Paling elok. Kalau lebih lagi bagus lah. Tapi kalau boleh, mana-mana program kita buat tahlil, ada masalah pang, jangan kurang daripada 100. Ni tak masalah pang je. Dia, tak apalah, baca 30 kali sudahlah. Dia kata tak. Kalau ada masalah pang, cukupkan bagi 100. Kenapa? Ni ada yang tanya, kenapa tu Ustaz? Sebab apa? Sebab dulu tuan-puan, ni bukan pasal tahlil lah. Tapi pasal zikir la ilaha illallah. Bukan pasal tahlil arwahnya. Pasal zikir la ilaha illallah. Kan? Pada suatu ketika dahulu, ada sepupu Nabi namanya Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani binti Abu Talib. Siapa dia? Ni kakak kepada Sayyidina Ali lah. Kan? Anak kepada Abu Talib, iaitulah sepupu baginda Nabi SAW. Ummu Hani ni, dia sepupu Nabi. Dia orang rapatlah dan dekatlah dengan Nabi. Satu hari, kata Ummu Hani, marra bi Rasulullah SAW. Rasulullah lalu di hadapan saya. Kemudian Ummu Hani ni, sepupu Nabi SAW panggil baginda. Dua-dua Nabi dengan Ummu Hani ni dah tua dah tuan-puan. Ni dah tua. Nabi pun dah ada di Madinah. Kan? Dah 50 ke atas dah. Ummu Hani sepupu Nabi panggil Rasulullah, wahai Rasulullah. Nak tanya satu soalan. Wahai Rasulullah. Kata Ummu Hani, jika saya dah semakin tua nanti. Semakin tua. Ni pun dah tua dah. Ummu Hani tanya, bila semakin tua nanti, apa-apa pun tak larat dah wahai Rasulullah. Macam itulah. Ya wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang mana amalan itu boleh saya buat dengan mudah dan senang sambil saya duduk-duduk, rehat-rehat, santai-santai sambil duduk, relax, saya boleh buat amalan tu. Ditanya kepada baginda Nabi SAW. Kan sebab kalau nak solat 100 rakaat, tak larat tuan-puan. Nak baca Quran sehari 5 juzuk, mungkin dah tak larat dah. Ummu Hani minta dekat Nabi amalan yang mana dia boleh baca sambil relax, santai-santai je kan. Tak membebankan dan tak memberatkan. Tapi pahalanya berat. Pahalanya besar. Yang tu Ummu Hani nak. Maka baginda Nabi SAW ajar beberapa amalan kepada Ummu Hani. Beberapa amalan. Kalau nak terang satu-satu banyak tu, tak cukup masa kita. Cumanya nak bagi tahu dekat sini, salah satu amalan yang baginda Nabi SAW ajarkan adalah, kata Nabi SAW, halili, bacalah tahlil. Kalimat la ilaha illallah ni baca. La ilaha illallah mi'ata marrah. Sebanyak 100 kali. Ini di antara amalan yang Nabi ajar kepada Ummu Hani. Baca tahlil, yakni kalimat la ilaha illallah ini sebanyak 500 kali. Maka kata Nabi SAW, pahala membaca la ilaha illallah, siapa baca 100 kali, tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Pahalanya penuh antara langit dan bumi. Dia punya besar pahala tu. Baca berapa tadi? 100 kali. Pahalanya penuh langit dan bumi, kata Nabi. Kalau pahala tu boleh nampak. Penuh langit dan bumi ni dengan pahala orang yang membaca la ilaha illallah sebanyak 100 kali.
Dan Nabi tambahkan lagi, kata Nabi, tidak ada seorang pun yang diangkat amalannya pada hari itu melebihi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah ni 100 kali. Artinya apa? Satu dunia dialah orang yang paling besar pahala di hari itu yang diangkat ke langit. Pahala ni, pahala amal soleh, dialah orang yang paling hebat, yang paling banyak pahalanya. Melainkan, kata Nabi, ada orang yang baca lagi banyak daripada itu. Baca lagi banyak daripada 100 kali. Oh, kawan ni baca 200 kali. Pagi dah baca 100, petang baca 100 lagi. Kalah lah dia. Oh, kawan tu baca 500 kali. Lagilah. Kawan tu baca 1000 kali. Lagilah. Ni, kalau di hari itu orang tak ada buat amalan macam dia, baca 100 kali. Walaupun yang lain ada yang sedekah lah, yang baca Quran lah, amalan-amalan yang lain lagi. Dia baca tu je 100 kali. Maka pahala dia yang menang, kata Nabi SAW. Dia punya pahala tu banyak, tuan-puan. Dia punya pahala tu besar. Tak ada orang boleh menandingi pahalanya, melainkan orang yang baca lebih daripada dia. Subhanallah. Ini bacaan tadi. Jadi, kalau boleh, baca 100 kali. Dia punya pahala. Pahala tu dapat kat siapa? Dapat kat kita lah. Dan kita doa pada Allah, kalaulah ada pahala daripada apa yang kita baca ni, ya Allah, kami hadiahkan kepada arwah-arwah yang kami niatkan dalam hati kami. Macam tu, tuan-puan. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Dan yang paling penting, terakhir, ketika kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingatlah maknanya. Semua tahu makna la ilaha illallah ni. Dan satu lagi, mohon pada Allah. Ketika kita baca zikir la ilaha illallah ni, minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah ini kalimat yang terakhir keluar daripada lidah kami. Jadikan ini kalimat yang terakhir keluar daripada lidah kami. Jadikan ini kalimat yang terakhir keluar daripada lidah saya, ya Allah. Kalimat la ilaha illallah ni lah yang diulang-ulang banyak kali ni. Diulang-ulang banyak kali ni. Jadikanlah ini kalimat yang terakhir keluar daripada lidah kami, ya Allah. Kalimat la ilaha illallah ni adalah kalimat yang paling senang diucapkan. Betul tak? Cuba. Antara subhanallah, contohnya, walhamdulillah. Kemudian, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka kalimat la ilaha illallah ni paling mudah. Kita tak payah nak tutup buka mulut. Mulut tak bergerak pun. Cuba tengok mulut saya. La ilaha illallah. Yang bergerak hanya lidah sahaja. Beza dengan sebut apa? Subhanallah. Ni mulut nak kena bergerak sikit. Tapi tak apalah, ringan je juga. Tapi kalau la ilaha illallah tu, lagi ringan daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi pahalanya paling besar. Afdalu zikri, bahkan ia adalah sepaling afdal zikir. Tetapi kalimat yang begitu mudah diucapkan ini, tuan-puan, satu masa nanti dia akan rasa berat untuk diucapkan. Bila? Iaitulah di saat sakaratul maut, di akhir hayat. Berat nak ucap ni, tuan-puan. Berat bagi orang yang tak diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mudah untuk orang yang diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita mudahnya kita ketika kita hidup ni. Kita sehat ni, mudah nak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kawan pun tak nampak kita baca la ilaha illallah tu sebab kita tak gerakkan lidah pun, tuan-puan. Nak baca la ilaha, tak gerakkan mulut, minta maaf. Lidah bergeraklah. Mulut tak bergerak pun. Kawan sebelah pun tak nampak kita baca la ilaha illallah tu. Ringan, mudah sangat. Tetapi dia akan jadi sangat berat. Bila? Di akhir hayat dia akan berat. Sebab tu kita minta agar Allah mudahkan kita. Allah ringankan lidah kita untuk mengucap kalimah tayyibah la ilaha illallah ini. Sebab apa? Kata Nabi SAW, man kana laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi pesan, orang yang nak meninggal di kalangan kalian, tolong talqinkan, sebutkan, ajarkan kepada dia kalimat la ilaha illallah. Fa innam siapa? Kerana sesungguhnya, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa kalimat ataupun kalam terakhirnya, kalimat yang keluar terakhir daripada mulutnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia akan masuk syurga. Ni tuan-puan, jaminan luar biasa ni. La ilaha illallah ni kita minta pada Allah.
Mudah-mudahan Allah mudahkan lidah kita semua dapat membaca kalimah la ilaha illallah. Ni bila kita baca tahlil ke ataupun zikir pagi-pagi dekat surau dekat masjid ke kan, banyak kali ulang ni. Ya Allah, bagi mudah lidah saya membaca kalimah ni ya Allah. Bagi mudah lidah saya baca kalimah ni ya Allah. Bagi ringan lidah saya membaca kalimah ni ya Allah. Sekarang ringanlah tuan. Ni cerita Pak di akhir hayat nanti ni. Ni kalau saya nak cerita, ada cerita burung kakak tua yang boleh bercakap tu tuan. Tapi kita tak ceritalah kali ni sebab kita dah lewat dah ni. Minggu depan insya-Allah panjang umur kita akan ceritakan macam mana cerita burung kakak tua, dan dulu saya dah pernah dah cerita tentang ni, tapi tak apa. Kita tangguhkan dulu, kita tahan dulu. Sebab apa? Kita nak baca Yasin lagi, kita nak baca tahlil lagi tuan-puan. Makan masa nanti insya-Allah. Kita akan ceritakan macam mana cerita burung kakak tua ni yang selalu membaca la ilaha illallah di dalam hidup dia. Itulah kalimat yang dia pandai satu je. Tetapi tengok akhir hayat dia macam mana, nanti kita akan ceritakan. Ini satu iktibar yang luar biasalah sebetulnya. Tetapi tak sempat nak cerita petang ni sebab kita nak ada bacaan Yasin lagi insya-Allah dengan bacaan tahlil arwah. Baik.